مع السلام في أماني شيخنا الله ربي ارحم ربي روحنا يا ربنا. Dalam syurga kita ada satu nikmat yang hebat, iaitu melihat Allah Ta'ala di syurga nanti. Lah kita duduk kat dunia macam mana? Bolehkah nak tengok Allah? Tak boleh kita nak melihat Allah Ta'ala di dunia ini. Tak boleh. Tapi biasa dengar ada orang kata boleh tengok, biar ke mereka lah. Kan? Jangan terpengaruh. Tapi kalau nak elok lagi, pergi jumpa lah, pergi jumpa. Tanya mereka betul-betul. Kan? Pergi jumpa. Pasal kita dengar ni, mungkin khabar angin, mungkin fitnah ni kita duduk di akhir zaman. Pergi jumpa. Assalamualaikum. Perkenal diri. Saya sekian daripada Kampung Keladi. Ni dia dengar cerita tentang tuan ni. Tuan kata begian-begian. Bila saya kata? Saya tak pernah kata yang tu. Oh. Salah faham mereka lah tu. Tak maaf lah. Assalamualaikum tinggal tu. Dia begitu. Ini pun berlaku juga setengah kalangan kita apa dia. Cepat kita terima berita khabar angin ni. Jenis fitnah-fitnah ni seronok. Dengar-dengar percaya terus. Kita kena kenal pasti siapa dia orang tu, pergi jumpa sendiri. Betul ke? Dengar kata Tuan kata boleh duk tengok Allah tiap-tiap hari. Senin boleh tengok, Selasa boleh tengok, Rabu boleh tengok. Tak ada kata macam tu Mana boleh? Nanti dalam syurga insya-Allah kita pakat masuk kita tengok Nampak kan tuan-tuan? Begitu. Itu contoh sebagai satu contoh. Jadi sebenarnya macam mana? Sebenarnya memang di dunia ini siapa pun tidak boleh melihat Allah Ta'ala. Siapa pun. Daripada Nabi Adam, manusia pertama, sampai kepada manusia terakhir, sampai kepada Nabi kita sendiri, di dunia tidak melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma ketika peristiwa Mi'raj, kat situ ada pertikaian di kalangan ulama. Ada yang kata Nabi melihat, ada yang kata Nabi tidak melihat. Yang kata Nabi melihat, apa alasan mereka? Itu bukan dunia. Itu bukan dunia. Isra' dunia lah, Isra' dunia. Mi'raj bukan dunia. Melepasi langit dunia. Yang kata dunia ni bawah langit pertama ni. Baitul Izzah, langit pertama di bawah. Ni naik sampai yang nombor 2, nombor 3, nombor 4, 5, 7, Sidratul Muntaha. Itu bukan dunia. Itu hujah mereka. Tak apalah yang tu. Mau kita sentuh, kenapa? Kerana situ ada pertikaian. Walau Nabi masih hidup, kat situ ada ulama yang menyokong kenyataan Nabi melihat Allah ketika itu. Ada yang bertegas, selagi hidup, lagi tak mati ini, tak masuk ke syurga, siapa pun tidak melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang ni, insya-Allah, antara nikmat orang yang beriman ketika syurga nanti, inilah dia. Iaitu melihat wajah Allah. Selain daripada nikmat-nikmat kebendaan yang tersebut. Nikmat apa? Nikmat makan minum dalam syurga. Makan tadi pula kita dah sebut dah contoh dia. Banyak. 70 hidangan. Ni baru satu rumah. 70 rumah duduk dalam satu bangunan. Bangunan pula 70 bangunan. Tiap-tiap satu-satu ni pula 70 buah rumah. Tiap-tiap satu rumah pula 70. Banyak sungguh hidangan. Yang tersebut tadi itulah hadis yang kita sebut sebagai status yang lemah tu tadi. Ambillah hadis yang lain. Baik hidangan ni tak ada masalah apa. Banyak hadis dia yang sahih pun ada. Cuma kita sebut sini apa dia? Yang kata kebendaan perkara yang ada dalam syurga
nikmat makan, nikmat minum, nikmat berpakaian, nikmat berkenderaan, nikmat bersantai-santai, ke sana ke sini seronok tanpa tidur. Dalam syurga tak ada tidur dah. Nikmat melimpah-limpah, tidur apa? Tak tidur dah. Kan? Jaga sahaja sepanjang-panjang masa. Kan? Selain daripada itu, maka nikmat yang paling besar, yang kemuncak, yang hebat lagi. Hebat lagi ya daripada bersama dengan bidadari? Ya, hebat lagi. Ialah nikmat dapat melihat zat Allah Rabbul Jalil di akhirat kelak. Dapat melihat Allah Subhanahu wa taala, ya Allah taala itu maha cantik. Segala kecantikan ni Allah yang buat. Cantik pemandangan, Allah buat. Cantik tubuh badan, Allah buat. Cantik apa lagi? Kecantikan banyak. Kecantikan seni khat. Tak seni khat, khat tulisan. Kan? Macam-macam nama khat itu, Ruqa'ah, Nasakh, Al-Kufi dan sebagainya. Kalau siapa minat tu seronok. Kan? Dia boleh baca apa-apa hang tunjuklah. Dia tengok kat surau ni dia boleh baca, dia tengok kat masjid ni dia boleh baca. Kona pi kona dia boleh baca. Seni khat. Kan? Tulis mula kadang daripada bawah naik ke atas, kadang daripada atas dia turun ke bawah, kadang daripada tepi dia turun, dia naik pula, dia tutup pula kat ujung tu. Dulu masa saya sekolah menengah dulu, ada abang ipar saya seorang ni, dia pesan kat saya lah, dia kata, duk tengok ni, dia kata, hang ni ada bakat, kata kat saya. Nanti kalau boleh sambung kat Mesir, pergi kat sana, ada satu sekolah. Dia asuh, dia didik, dia pada tak reti. Yang ni dah reti dah pandai tulis dah, elok dah. Lagi kemah. Kan? Belajar. Seni tulisan khat. Jadi memang saya pun minat. Sebelum dia habang tu pun memang saya minat. Tapi dia habang kata tempat, dia ada pengalaman di tempat tu. Dia mengaji sana, dia tahulah tempat-tempat ni. Dia tak sebutlah tempat lain, dia tak tahu tempat lain. Kan? Dia pernah mengaji kat Zahad. Kat Mesir, dia tunjuk kat saya. Dia kata kat situ kalau boleh pergi cantik. Kan, seronok, ramai. Kan? Anak-anak Melayu kita ni ramai yang belajar di situ. Saya sampai ke sekarang ini masih saya simpan. Kan? Tulisan-tulisan khat saya yang saya tulis kat masa saya sekolah menengah dulu. Ada abang saya, dia simpan saya punya tulisan khat saya tulis, dia letak kat muka pintu sampai kelar. Yang saya tulis dulu masa lebih kurang umur tingkatan 4, tingkatan 5 dulu. Ayat-ayat Quran, seni khat. Tengok kata adik dia minat ni, anak adik dia ni ada bakat sebagainya, dia simpan sampai kelar. Kat rumah saya ada satu. Masa tu lebih kurang umur saya 17 tahun. Sampai kelar ni masih bertahan. Kan? Macam mana yang saya buat, saya tak guna marker langsung. Saya tak guna cat langsung. Hanya saya guna kepingan kertas yang pelbagai warna dengan gunting, sekali dengan gam. Itu alat yang saya guna. Kerat tempek apa semua, off. Ni kalau saya nak jual, mahal. Kan? Pasal apa? Pasal seni tu yang ada kat situ. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, yang kita sebut apa dia tadi, tentang kecantikan. Siapa buat? Allah buat. Allah buat apa? Kita pergi kedai, pergi duk beli gunting, duk kerat apa semua, aku buat? Tak. Tanpa bantuan daripada Allah Ta'ala, jangan kata siapa yang buat. Tak ada. Allah yang buat. Hakikatnya, Allah yang buat. Allah bagi akal, bagi idea, maka jadilah mikrofon. Maka jadilah handset kita. Maka apa-apa pun. Jangan dabit dada, saya buat. Hang tu siapa buat? Ni diri kita ni. Siapa yang buat? Maka Allah Ta'ala ini, apabila dia kata, innallaha jamilun, Nabi kata sendiri tentang Allah, innallaha jamilun
Yuhibbul jamal. Allah cantik, dia suka kecantikan. Macam mana dengan kecantikan Allah Ta'ala itu? Sikit Allah Ta'ala tunjuk tentang kecantikan Nabi Yusuf alaihi salam. Oh, cantik Nabi Yusuf. Kan? Macam mana kita tahu? Kita baca Quran, ada sirah dia. Kan? Bagaimana puteri-puteri raja yang terpotong jari jemari mereka tak sedap. Sebab cantiknya Nabi Yusuf alaihi salam. Padahal dia lelaki. Nabi Yusuf bukan orang perempuan. Lelaki. Lelaki cantik terang mana? Jangan. Jangan duk kata lelaki serupa kita. Kan? Tu Nabi Yusuf. Bukan dia tak pakai apa. Dia pakai semua lengkap. Hanya mereka tengok muka dia aja. Tengok-tengok muka. Nabi Yusuf, ya Allah, cantiknya. Patutlah Zulaikha suka ke dia. Mereka tak tahu. Utuk. Hina. Apalah bodoh Zulaikha ni. Belah daripada kecil. Besar-besar dia nak sapu. Tak senonoh sungguh. Sekali Zulaikha panggil dia, Hamai tengok sendiri. Duk kata aku apalah bodoh teringin ke anak akad sendiri. Hampa mai tengok. Tengok-tengok. Lupa diri dia apa. Kerat jari jemari. Putui. Tu baru Nabi Yusuf. Allah Ta'ala sendiri yang cipta Nabi Yusuf. Bagaimana kecantikan Allah Ta'ala. Itulah nikmat yang kemuncak dalam syurga. Imam Syafi'i pernah kata, sekiranya tidak boleh melihat Allah dalam syurga, dia yakin tu. Dia yakin. Boleh tengok. Kita beriman. InsyaAllah boleh tengok Allah Ta'ala dalam syurga. Dia kata apa? Dia kata sekiranya kalau tak boleh tengok Allah dalam syurga, nescaya Muhammad bin Idris tak beramai di atas dunia ini. Sebab dia nak tengok sungguh Allah Ta'ala. Sebab Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Ada dalil dia. Dalil apa? Dalil boleh melihat Allah Ta'ala dalam syurga. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam suratul Qiyamah ayat 22 dan 23. Ni dalil. Dalil apa? Dalil melihat wajah Allah dalam syurga. Wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Suratul Qiyamah. Maksudnya pada hari akhirat kelak, muka orang-orang yang beriman berseri-seri melihat kepada Tuhannya. Kita insya-Allah kalangan orang yang beriman ini. Berseri-seri muka kita masa kita tengok Allah. Ila rabbiha nazirah. Kepada Tuhannya nazirah, melihat. Tengok-tengok, ya Allah, ceria. Tak terkatalah, tak terungkap. Kan? Kalau makhluk pun kita tengok Allah terpukau. Tadilah yang kita sebut contoh tadi tu. Tengok Nabi Yusuf. Lupa diri. Ni yang mereka duk pegang pisau tu, terlupa yang mereka duk pegang pisau. Kerat jari tu. Pasal apa? Terpukau. Cantiknya Nabi Yusuf alaihi salam. Ini kan pula melihat Allah dalam keadaan yang tak terkata. Tu nikmat yang kemuncak dalam syurga. Mengikut ahlu sunnah wal jamaah, cara melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidaklah seperti kita melihat suatu perkara yang ada di dalam dunia ini. Bolehkah tengok? Dalil menyatakan bahawasanya insya-Allah orang beriman boleh tengok. Tapi macam mana? Soalan itu tak boleh diajukan. Kan? Pasal ini perkara dalam syurga. Kita dah tahu dah selama ini hal-hal yang berkaitan dengan syurga tak boleh kita nak bayangkan. Kan? Kita tengok, kita akan rasa satu kelainan.
Tak serupa macam kita pernah tengok ketika hidup di dunia. Dengar pun serupa juga. Yang mana yang kita duk dengar-dengar ni, bila masuk dalam syurga, tak serupa. Tak serupa. Kita cuba nak membayangkan, nak khayalkan sesuatu itu, tak boleh. Maka termasuk juga dengan melihat wajah Allah. Itu macam mana? Beriman, bersungguh-sungguh, beramal soleh, ngaji sungguh-sungguh, dengar nasihat orang, teguran orang, tunjuk ajak dan sebagainya. Bersungguh-sungguh, beramal, setakat kemampuan kita, banyakkan berdoa, teruskan istighfar taubat, pastikan husnul khatimah, insyaAllah. Rezeki kita nanti masuk dalam syurga, maka di sanalah segala yang Allah Ta'ala janjikan kita akan dapat, termasuk melihat wajah Allah. Waktu dunia ni tak boleh nak kata apa. Macam mana, begitu begini, tak boleh. Dia tak serupa dengan hal-hal yang berkaitan dengan dunia. Oleh itu kita wajib yakin. Pasal apa nak kena yakin? Ayat Quran habang. Dan percaya secara umum sahaja bahawasanya orang beriman nanti akan melihat Allah. Setakat tu sahaja. Kan? Berapa kali macam mana duk dekat ke, duk jauh ke apa ke, jangan duk sembang yang macam tu. Kan? Bimbang akidah kita akan terjejas. Nikmat melihat Allah Ta'ala akan diterima oleh orang-orang yang beriman. Yang terdiri daripada mukmin sama ada lelaki dan juga perempuan. Saya kira yang beriman, insya-Allah masuk dalam syurga, dia akan lihat Allah. Orang lelaki ke dia, orang perempuan ke dia, golongan malaikat juga akan melihat Allah Ta'ala, golongan jin yang mukmin juga akan melihat Allah Ta'ala. Ingat, jin tak bolehkah nak masuk ke dalam syurga? Jin pun masuk dalam syurga. Jin yang beriman. Jin ada dua serupa kita lah juga. Ada jin kafir, ada jin Islam. Kan? Jin kafir, jin Islam. Jangan duk silap sebut. Syaitan kafir, syaitan Islam. Tak. Syaitan mana duk Islam? Jin. Jin kafir, jin Islam. Kan? Yang mana yang Islam, yang beriman, serupa kita juga, beriman, beramal soleh, mereka pun ada juga amalan soleh mereka. Di kalangan jin. Maka insya-Allah, mereka juga akan diberi peluang masuk ke dalam syurga Allah serupa kita. Kan? Dalam Quran pun ada sebut tentang pasangan-pasangan jin Islam dalam syurga mereka. Kalangan bidadari mereka tak serupalah macam bidadari kita sebab mereka jin, kita manusia. Kan? Dia begitu tuan-tuan. Maka kalangan mereka juga, kalangan jin Islam ini boleh melihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Umat-umat dahulu dan ahlu fitrah. Umat dahulu, apa maksud umat dahulu? Umat yang tidak dapat dakwah nabi-nabi mereka. Yang tak pernah dapat dakwah. Tak tahu. Kalau macam tu dia umum. Kalau Allah ni termasuk juga. Sekira kalau jauh daripada Islam, mereka tak tahu apa dia Islam, tak sampai saluran tu. Maklumat tu tak sampai. Tapi nak kata tak sampai zaman Allah ni mustahil lah. Kan? Mana Nabi tahu? Kan? Tiba-tiba ada satu pulau. Kepulauan itu, mereka tak tahu apa. Tak tahu apa. Dunia luar tak tahu apa. Terpencil. Contoh. Itu contoh. Tapi duk tanya pula Ustaz, abang Ustaz, negara mana Ustaz? Mana tahu? Itu kita buat contoh je. Sekiranya. Kalau macam tu, maka mereka juga termasuk kalangan yang selamat. Allah tidaklah sezalim apabila tak dapat juga hidayah, kena juga. Seksa tak. Yang nak kena hukum seksa, neraka sebagai orang yang dapat hidayah. Yang mendapat khabar, berita tentang Islam. Ahli fitrah. Ahli fitrah ni mereka yang antara Nabi. Antara Nabi. Nabi
Isa kan, ketika mana tak duduk di dunia kerana Allah Ta'ala angkat dia lepas pada tu sebelum kelahiran Nabi kita, mereka ni disebut sebagai ahlu fitrah. Sekira mereka ini beriman dengan apa yang Nabi Isa bawa, mereka ni selamat. Kan? Mereka ni selamat. Tidak menyembah berhala dan sebagainya. Mereka pegang kepada kitab Injil yang asal. Ahlu fitrah. Maka mereka ni selamat. Tapi bila sampai ke dakwah Nabi kita, tetap mereka ini pegang kepada fahaman lama, tak terima dakwah Nabi kita, maka mereka ini sesat. Bukan lagi ahlu fitrah. Maka mereka kesemua ini, seperti pengarang kitab ni, dia tak dalam senarai ini semua boleh melihat Allah Ta'ala dalam syurga. Ia merupakan kemuncak kelazatan hidup yang tiada tolak bandingnya. Apa dia? Melihat wajah Allah. Nikmat yang kemuncak nanti di dalam syurga. Tetapi kelazatannya tidaklah sama di antara seorang mukmin dengan mukmin yang lain. Kita atas masjid sekarang ini ada berapa orang? Tahap iman kita tak serupa. Bila tak serupa, kelazatan melihat Allah Ta'ala pun serupa juga. Apa dia? Tak serupa. Iman tak serupa. Kan? Jadi sebab itu kita nak iman yang padu, yang mantap, yang kental, yang hebat. Bila kita lihat nanti wajah Allah dalam keadaan yang seronok, yang tak boleh kita nak luahkan. Kan? Sebab pasal dia berdasar kepada keimanan yang ada pada diri masing-masing. Kerana mengikut darjat ketakwaan masing-masing. Di sana ada satu riwayat. Sabda Nabi SAW, "Idza dakhala ahlul jannatil jannata." Apabila penghuni syurga masuk ke dalam syurga. Qala yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala, "Turiduna syai'an azidukum?" Maka Nabi kata, Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya kepada penghuni syurga, "Apakah kamu mau sesuatu, ingin aku tambahkan?" Fayaqulun, ahli syurga menjawab. Bila Allah Ta'ala tanya, apa jawab? "Alam tubayyid wujuhana?" Ya Allah, tidakkah kamu telah memutihkan wajah kami? Ahli-ahli syurga, insya-Allah, muka mereka, wajah mereka berseri-seri. Dan putih di sini maksudnya berseri-seri. Engkau dah bagi dah kami wajah yang berseri-seri. Alam tudkhilnal jannah, tidakkah kamu telah memasukkan kami ke dalam syurga? Nak tambah apa lagi? Apa tak nampak tu? Satu nikmat yang lebih daripada itu. Bukan setakat nikmat wajah berseri-seri, dah boleh masuk dalam syurga. Wa tunajjina minan nar. Dan kamu, ya Allah, telah menyelamatkan kami daripada api neraka. Qala, maka Nabi kata, mereka tak nampak lagi apa Allah Ta'ala nak tunjuk kat mereka ni. Nak apa lagi? Bagi tahu. Muka kami dah berseri putih elok dah. Kami dah masuk syurga. Kami dah selamat daripada api neraka. Nak tambah apa lagi? Maka Nabi kata apa? Fayakshiful hijab. Fama u'tu syai'an ahabba ilaihim minan nazari ila rabbihim azza wa jalla. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka hijab antara dia, zat dia dengan seluruh manusia. Lalu tidak ada satu pun yang dianugerahkan kepada mereka yang lebih dicintai daripada anugerah, iaitu daripada memandang kepada zat Allah. Bila kata nak tambah apa lagi, tak nampak, semua ada dah. Makanan ada, minuman ada, pakaian ada, berkenderaan, bidadari, apa lagi nak tambah? Tiba Allah Ta'ala bukakan hijab antara Allah dengan makhluk. Tiba mereka melihat wajah Allah Ta'ala, ya Allah, sampai lupa perkara yang lain. Sungguh,
Nikmat melihat wajah Allah Ta'ala, melupakan nikmat yang lain. Tadilah kita buat contoh tadi, melihat wajah Nabi Yusuf. Lupa diri tu, lupa diri. Perak, duk besiang tangan ni. Putih tangan. Lupa diri mereka, tak rasa sakit. Masa duk tengok muka Nabi Yusuf alaihissalam. Lepas hilang daripada pandangan, barulah mengelupuk. Aduh, mengelupuk. Riwayat kata ada yang mati. Dan selepas daripada peristiwa itu, ada yang sebab darah keluar, mencurah-curah. Yang tadi masa duk tengok muka Nabi Yusuf tak rasa sakit. Tu baru Nabi Yusuf. Yang ni yang buat Nabi Yusuf. Lagi cantiklah. Lupa segala nikmat yang lain. Allah. Cantiknya Allah. Begitu. Hadis ini adalah hadis sahih riwayat Imam Muslim bernombor 181. Al-Khatimah. Maka sudahlah kitab kita ini yang kita baca berapa lama saya pun tak tanda. Daripada mula kita menggunakan kitab ini berapa lama dah tempoh dia. Maka hari ini kan, sempena 1 Zulqa'dah. Habislah kita Syawal. Kan. Jadi esoknya 2 Zulqa'dah, maka tamatlah kita kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'